إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita peluang untuk menyambung pengajian kita setelah kita menangguhkan pengajian untuk menyambut bulan Ramadan, juga menyambut hari raya Aidul Fitri. Alhamdulillah, kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Jadi kita telah sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-87. Jadi kita bacakan dahulu surah ini, ayat surah Al-Baqarah ayat 87 sehingga ayat ke-90. Kemudian kita akan bacakan terjemahannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Maksudnya, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus, iaitu Jibril. Mengapakah setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebahagian kamu dustakan dan sebahagian lagi kamu bunuh. Dan mereka berkata, hati kami telah tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu kerana keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan ke atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan kurnianya kepada sesiapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya.
Kerana itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim. Jadi para hadirin sekalian, kita masih lagi menyebut berkaitan dengan surah Al-Baqarah, masih lagi tentang kisah Bani Israel. Ya, kerana kita menyebutkan surah Al-Baqarah, di permulaan surah Al-Baqarah itu pada juzuk yang pertama menyebut berkaitan dengan cerita-cerita berkaitan dengan Bani Israel. Jadi hampir kita kata 3/4 daripada juzuk pertama Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah, cerita tentang perangai Bani Israel. Dan kita sebutkan sebelum ni, bila Allah Ta'ala sebut cerita dalam Al-Quran, bukanlah hanya semata-mata kita dengar, kita suka, kita jadikan sebagai hiburan. Tapi cerita dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Ya, bukan Allah Ta'ala nak sampaikan cerita ini kepada Bani Israel kerana mereka sudah tentu tidak beriman. Al-Quran diturunkan bukan kepada untuk menjadi pengajaran bagi orang Yahudi secara permulaan. Al-Quran diturunkan untuk orang yang muttaqin, untuk orang yang beriman. Jadi kisah daripada Bani Israel ini adalah pengajaran supaya kita tidak menjadi seperti Bani Israel dalam sikap-sikap buruk yang mereka tunjukkan kepada nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Baik, jadi pada ayat pada hari ini kita baca tadi dia disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Tafsir Al-Jalalain, walaqad atayna Musa al-kitab, ayat Taurah, dan sesungguhnya telah dikurniakan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab, iaitu kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, kita sebutkan tadi, dan kami susuli selepas Nabi Musa alaihissalam itu dengan rasul-rasul. Ay atba'nahum rasulan fi ithri rasul, iaitu kami susulkan seorang rasul demi seorang rasul. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cerita Nabi Musa kita banyak cerita sebelum ni, dan Nabi Musa banyak menghadap kerenah-kerenah daripada umat dia, iaitu Bani Israel. Maka setelah Nabi Musa wafat, dan Nabi Musa wafat dalam keadaan tidak sempat sampai ke Palestin, Allah SWT perintahkan Nabi Musa supaya masuk ke kota Palestin. Bani Israel asalnya tak ikut, akhir sekali dia ikut, dan dibawa Bani Israel itu menuju ke Palestin. Maka Allah SWT menyebut fa innaha muharramatun alaihim, bumi Palestin itu diharamkan ke atas kamu. 40 sanatan yatihuna fil ard, dari surah Al-Maidah. 40 tahun kamu akan sesak di padang pasir. Kenapa? Kerana kamu mengingkari perintah Nabi Musa alaihissalam yang suruh kamu masuk ke Palestin, kamu tak siap masuk. Jadi itu pengingkaran terakhir terhadap Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa wafat. Sehingga akhir sekali yang Nabi yang membawa Bani Israel ini Yusha bin Nun, dia yang bawa Bani Israel masuk ke kota Palestin, dan berperang dengan orang yang duduk di Palestin. Kemudian Allah sebut, dan kami susuli Nabi Musa alaihissalam dengan rasul-rasul yang lain. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam, ada nabi-nabi yang duduk di kota Palestin, antaranya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria kemudian dia dapat anak namanya Nabi Yahya, itu dekat dah dengan zaman Nabi Isa alaihissalam. Sebelum tu lagi ada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Dan kita kata sebelum Nabi Musa telah ada Nabi Yusuf alaihissalam, yang Allah SWT juga asal Nabi Yusuf alaihissalam itu di kota Palestin. Kemudian dia bawa keluarga ni mari pindah ke Mesir. Sebab tu keluarga Bani Israel ini ada di Mesir kerana asal Nabi Yusuf yang berhijrah daripada Palestin ke Mesir. Jadi Nabi Musa alaihissalam bawa balik Bani Israel itu kembali ke Palestin. Maka Nabi-Nabi yang selepas daripada Nabi Musa alaihissalam, daripada jalur Bani Israel, banyak yang menyampaikan dakwahnya ke kawasan Palestin ataupun Baitul Maqdis. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami kurniakan, kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam mukjizat-mukjizat. Maka setelah nabi-nabi yang kita sebutkan tadi, maka datang nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Nabi Isa, Isa bin Maryam, Isa anak kepada Maryam, al-bayyinat,
maksudnya al-mu'jizat, kami kurniakan kepada Nabi Isa alaihissalam mukjizat-mukjizat yang banyak. Disebut ka ihya'il mauta, seperti Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat boleh menghidupkan balik orang mati dengan izin Allah. Jadi Nabi Isa alaihissalam, ada riwayat-riwayat yang sebut Nabi Isa alaihissalam berdoa supaya orang yang dalam kubur tu bangkit balik, bangun balik, ya, tapi tak hidup lama lah, ya, cuma hanya membenarkan kenabian Nabi Isa alaihissalam, kemudian mati balik. Dan ada riwayat yang kata Nabi Isa alaihissalam juga menghidupkan Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ni lama tu, dia kata bapa manusia yang kedua ni Nabi Nuh, jadi anak dia Sam. Sam ni adalah satu anak Nabi Nuh yang daripada keturunannya ramai lahir para nabi. Jadi Nabi Isa alaihissalam pergi ke kubur Sam bin Nuh yang mungkin beratus tahun sebelum dia atau beribu tahun sebelum dia, dia berdoa pada Allah supaya dihidupkan Sam bin Nuh. Jadi itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, boleh menghidupkan orang mati. Wa ibra' al-akmah wal abras, dan juga Nabi Isa alaihissalam boleh mengubat penyakit buta dan mengubat penyakit sopok. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dan banyak lagi yang disebutkan dalam surah Ali Imran, mukjizat-mukjizat Allah terhadap Nabi Isa alaihissalam yang sesuai dengan zaman dia, iaitu zaman Nabi Isa alaihissalam orang banyak sibuk berkaitan dengan ilmu perubatan. Jadi Nabi Isa dikurniakan mukjizat yang melebihi daripada ilmu perubatan pada zaman dia. Kalau Nabi Musa hidup pada zaman orang semua kagum dengan ilmu sihir, jadi Allah Ta'ala kurniakan Nabi Musa alaihissalam mukjizat, ilmu dia serupa dengan sihir tapi tidak nama sihir, dan lebih lagi daripada sihir. Jadi pengikut dia kagum dengan dia kerana kelebihan mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan. Kemudian kata Allah, wa ayyadnahu ay qawainahu, kami sokong Nabi Isa alaihissalam bi ruhil qudus, dengan ruhul qudus. Ruhul qudus, ar-ruh adalah satu nama yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran merujuk kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, seperti mana kita baca dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya pada malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat, warruh, dan juga malaikat Jibril. Jadi bila disebut ruh dalam Al-Quran, maka antara tafsiran para ulama menyebutkan ar-ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ruhul Qudus, ruh yang suci, min idafatil mausuf ila sifah. Jadi mausufnya ruh, sifatnya al-Qudus, yang suci, ruh malaikat yang suci. Ai ar-ruhul muqaddasah, ruh yang suci. Jibril li taharatihi, kerana sucinya Jibril. Yasiru ma'ahu haitsu sara falam tastaqimu. Jadi malaikat Jibril ni Allah SWT kurniakan satu mukjizat kepada Nabi Isa. Malaikat Jibril ikut Nabi Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam, sebab tu antara perkara yang menyebabkan kufurnya orang Kristian adalah dengan dia menganggap tiga. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah, kata Allah dalam surah Ali Imran. Sungguhnya telah kafirlah Kristian yang mengatakan Allah itu adalah salah satu daripada tiga, daripada tiga Tuhan. Jadi dia ada Tuhan namanya Allah, Tuhan Lahud, ataupun Tuhan kita kata Tuhan Father. Ada Tuhan anak, tu Jesus, ataupun dikata Nabi Isa. Dan satu lagi Tuhan dia sebut Ruhul Qudus, Holy Spirit, dikata roh yang suci. Jadi dia menganggap tiga tu Tuhan. Jadi Tuhan asal yang mencipta alam ni namanya Allah. Kemudian Tuhan itu dia nak sampaikan ajaran dia ke muka bumi, maka dia jadi anak Tuhan Yesus. Kemudian diangkat naik ke langit, maka namanya Ruhul Qudus. Itu pemahaman dalam agama Kristian. Jadi Ruhul Qudus itu asalnya bukanlah Tuhan, tetapi itu adalah nama bagi Jibril, yang Allah Ta'ala turunkan Jibril ini untuk membantu para Nabi. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, dan kami kuatkan, kami teguhkan Nabi Isa alaihissalam dengan Jibril yang membantu dia.
afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, adakah setiap kali datang kepada kamu wahai Bani Israel, datang kepada kamu seorang rasul bima la tahwa, dengan apa yang kamu tidak suka, bima la tuhib, yang kamu tidak gemar, yang kamu tidak berehi, apa yang kamu tidak kena dengan nafsu kamu. Setiap kali datang kepada kamu rasul, kemudian rasul itu tidak disukai oleh nafsu kamu, maka istakbartum anfusakum minal haq, istakbartum, takabbartum, maka kamu takabur, maka kamu ego, kamu rasa diri kamu lebih lagi daripada utusan-utusan Allah yang dihantar kepada kamu. Kamu rasa dunia kamu lebih lagi, sehingga kamu sanggup memilih jalan untuk tidak percaya kepada Rasul kerana menjaga kepentingan dunia, kerana menjaga kepentingan nafsu. Istakbartum ay takabbartum an ittiba'ihi, maka kamu takabur daripada menjadi pengikut kepada Nabi itu. Itu adalah jawab kullama, wa huwa mahallul istifham wal muradu bihi at-tawbih. Dan maksud Allah Ta'ala bertanya itu maksudnya ialah untuk menghina ahlul kitab yang mana mereka tidak mahu mengikut rasul yang diutuskan kepada mereka. Fafariqan, satu kumpulan minhum, daripada rasul yang datang kepada kamu, kadzabtum, maka kamu dustakan mereka. Jadi ada rasul yang datang kepada mereka, contohnya Nabi Musa alaihissalam yang menyampaikan wahyu daripada Allah, maka kamu dustakan dia. Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada Tuhan yang Esa, tapi kamu ambil juga patung-patung berhala untuk kamu sembah. Kamu ambil juga patung anak lembu untuk kamu sembah. Nabi Musa alaihissalam menyuruh kamu supaya mengikut arahan perintah daripada Allah, tapi kamu ingkar juga. Kenapa? Kerana kamu ego. Kenapa? Kerana kamu ada kepentingan dunia. Dan seperti mana kita sebut tadi, bila kita cerita berkaitan dengan Bani Israel, sebenarnya itu adalah cerminan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai juga yang mana bila kita tahu apa yang Nabi suruh, tapi kita tidak ikut, tapi kita ingkar, tapi kita dustakan. Sama ada kita dustakan, itu bukan kita lah, umat Nabi Muhammad kadang-kadang dustakan kerana nafsu, kerana dunia, kerana nafsu yang kita pada bermalas-malasan untuk mengikut perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada, maksudnya perkara itu penyakit daripada zaman Nabi Musa sehingga ke hari. Tapi umat Nabi Musa atau umat Bani Israel teruk lagi. Dia kata fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan ada satu kumpulan lagi di kalangan kamu Bani Israel yang kamu membunuh para nabi. Jadi kadzabtum, contohnya Nabi Isa, kamu dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan ada di kalangan kamu Bani Israel yang suka untuk membunuh para nabi. Jadi sejarah telah menunjukkan kepada kita bahawasanya Bani Israel ni adalah satu umat yang suka untuk membunuh para nabi. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh, Nabi Yahya alaihissalam juga ingin dibunuh, Nabi apa lagi Nabi Isa alaihissalam juga ingin dibunuh, tapi Allah Ta'ala angkat dia, bar rafa'ahu Allah ilaih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi telah berpakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad, Allah Ta'ala selamat dia. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah menjaga kamu wahai Muhammad daripada dibunuh oleh orang kafir. Jadi dengan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dibunuh oleh orang kafir. Tapi sifat orang Bani Israel ni suka membunuh. Sebab tu kita tengok sampai ke hari ni orang Yahudi ni suka membunuh, tak ada perasaan belas kasihan, kerana dia anggap dia adalah satu bangsa yang terpilih. Dia bangsa yang Allah Ta'ala pilih. Dia agama Yahudi ni bukan agama untuk disebar. Sebab itu kita agama Islam ni ada konsep dakwah. Kita menyampaikan ajaran Islam itu kepada seluruh manusia di seluruh alam. Tapi agama Yahudi ni untuk puak dia je. Tak ada istilah dia nak sebarkan agama Yahudi ni ke tempat lain. Jadi dia rasa dialah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang Allah Ta'ala pilih dia untuk agama ni. Jadi dia rasa dialah manusia yang paling mulia. Dia rasa dialah bangsa yang terpilih.
Oleh kerana itu dia menganggap bangsa-bangsa lain selain daripada bangsa Yahudi adalah bangsa yang layak untuk dibunuh. Sama ada dia tu bangsa Arab, dia beragama Islam ataupun agama lain, dan terutamanya agama Islam lah. Kerana kita ni ada perseteruan. Nabi Muhammad SAW dulu menghalau Yahudi-Yahudi di kota Madinah. Jadi dia sangat bermusuh dengan orang Islam. Jadi oleh kerana itu Yahudi pada zaman ini masih suka untuk membunuh umat Islam, kerana dahulunya mereka banyak membunuh nabi-nabi yang menyampaikan ajaran dakwah kepada dia. Bukan sekadar mereka tidak mahu terima, bahkan mereka memusuhi dan membunuh para nabi. Jadi itu sikap yang kita kata sikap yang amat berat lah yang ditunjuk oleh orang Yahudi, yang tak sepatutnya kita ni sebagai orang yang beriman kita memusuhi nabi dan juga kita memusuhi pewaris-pewaris nabi. Kita ada pewaris nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama adalah pewaris nabi. Jadi jangan sesekali kita ingin memusuhi ulama-ulama yang mewarisi ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa fariqan taqtulun dengan menggunakan fi'il mudhari' li hikayatil halil madhiyah, ay qataltum ka Zakaria wa Yahya. Kamu telah membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi di situ Allah SWT menggunakan kadzabtum dengan fi'il madhi dan taqtulun dengan fi'il mudhari'. Kata sebahagian para ulama kerana kamu masih lagi membunuh Bani Israel, masih lagi membunuh, kerana itu digunakan fi'il madhi yang beri maksud kamu sekarang ini masih lagi membunuh umat-umat Islam. Wa qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam istihza'an, dan mereka berkata, Bani Israel berkata kepada Nabi di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istihza'an, untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah sampaikan dakwah kepada orang Yahudi, tetapi apabila disampaikan kepada mereka dakwah, maka mereka berkata qulubuna ghulf, hati-hati kami telah tertutup. Dia kata hati kami wahai Rasulullah telah tertutup daripada menerima kebenaran. Dia jawab begitu bukan kerana dia nak sebut benda hakikat yang berlaku, tapi dia jawab tu kerana untuk menghina Rasulullah. Bukan dia tak boleh buka hati, boleh buka hati, tapi dia nak hina Nabi. Dak kawai tak sendengar ada buah demo, telinga kawai tertutup dia daripada nak dengar apa dia benda hak demo nak ayat. Jadi seolah-olah dia bukan dia nak ayat, telinga dia tertutup, bukan benda tu hakikat, bukan hati dia tertutup, hati dia masih boleh terbuka, tapi nak kata dia sudah menolak kebenaran, sudah tidak mahu untuk mendengar ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi ghulf jamak bagi perkataan aghluf, ay mughsyatun bi ughtiyah atau bi ughtiyah, maksudnya hati-hati mereka telah tertutup dengan tutupan. Fala ta'ya ma taqul, maka hati mereka sudah tidak mampu ta'ya, memahami apa yang kamu katakan. Maka Allah SWT menjawab balik kepada Bani Israel setelah dia kata hati kami telah tertutup, hati kami telah terkunci, kami tak boleh nak dengar apa dia mewayak wahai Rasulullah. Maka Allah jawab, qala ta'ala bal lil idra', untuk membatalkan apa yang mereka sebut tadi. Bahkan kata Allah, bahkan la'anahumullah, bahkan Allah telah melaknat mereka, bukan kerana hati dia telah tertutup, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah melaknat bangsa Yahudi ni yang tidak mahu menerima kebenaran. Ab'adahum min rahmatihi wa khadhalahum 'anil qabul. Apa maksud laknat? Laknat bermaksud Allah SWT menjauhkan mereka daripada rahmat Allah. Jadi orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang tidak ada mendapat kasih sayang Allah. Allah tidak turunkan kasih sayang dia kepada orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Sebab itu kita orang Islam pun ada juga golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah SWT sekiranya kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti mana lelaki yang ingin menjadi perempuan, perempuan yang ingin menjadi lelaki, dilaknat oleh Allah. Seperti orang yang mengamalkan amalan kaum Nabi Lut, dilaknat oleh Allah, bermaksud Allah SWT tidak tengok dia dengan pandangan kasih sayang. Jadi
sialah pada demo ni, yang mana Allah Ta'ala melaknat dia. Wa khadalahum 'anil qabul, dan menjauhkan mereka daripada penerimaan. Allah tak terima dah dia bi kufrihim. Jadi Allah laknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Jadi kalau dia terima kebenaran, kalau dia masih Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak laknat. Jadi masalah apabila mereka tidak menerima ajaran Islam. Walaysa adamu qulubihim qabulihim li khalalin fi qulubihim. Bukanlah Allah Ta'ala tidak menerima mereka tu kerana hati mereka tertutup. Itu bukan sebab dia. Jadi Allah Ta'ala laknat mereka tu kerana mereka sendiri ingkar. Mereka sendiri ingkar dengan kekufuran. Kufur ni maksudnya dia menutup kebenaran. Kafara dalam bahasa Arab maksudnya satara, menutup. Jadi kita ni manusia lahir dengan fitrah. Fitrah kita ni lahir dengan kita ni mengenal Allah. Dan apabila kita besar, bila kita semakin belajar, bila kita semakin membesar, maka kita ada nafsu dan syahwat, maka ilmu-ilmu yang salah itulah menutup kebenaran, menutup fitrah. Syahwat-syahwat, nafsu-nafsu, syaitan-syaitan itulah yang datang menutup fitrah, menutup kebenaran. Jadi oleh sebab itu kufur ni maksudnya menutup. Jadi orang kafir bermaksud dia menutup fitrah dia. Sebab itu kalau orang kafir masuk Islam, kita kata dia kembali kepada agama fitrah. Dia kembali kepada ajaran agama yang asal. Kerana asal-asal dia lahir itu, dia lahir dengan agama Islam. Cuma oleh kerana dia dicorak dengan agama lain, maka dia jadi kafir. Baik. Faqalilan ma yu'minun, dan maka sedikit sahaja di kalangan mereka yang beriman. Jadi terbukti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi yang masuk Islam ni sikit benar. Bila kita cari-cari nama-nama orang Yahudi yang masuk Islam ni, tak banyak jumpa. Adalah Abdullah bin Salam, daripada tabi'in, Ka'bul Ahbar, tak ramai. Tak ramai di kalangan Yahudi masuk Islam. Tapi kalau kita tengok di kalangan Ansar, berapa ramai masuk Islam. Di kalangan Aus dan Khazraj, tak terhitung kita bilangan-bilangan dia, mereka yang masuk Islam. Daripada bangsa lain, bangsa di Taif, ramai yang masuk Islam, tidak terhitung di kalangan mereka yang masuk Islam. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang di Yaman. Tapi di kalangan orang Yahudi ni payah nak peluk agama Islam. Sebab apa? Sebab mereka disebut tadi ada satu perasaan ego. Dia rasa dia lebih lagi daripada Nabi. Kalau bangsa-bangsa lain, dia tak rasa dia lebih, kerana dia sendiri tak ada kitab diturun kepada dia. Dia tak ada agama. Dia hanya menyembah berhala. Sebab itu Islam ini turun di kalangan bangsa Arab yang tidak diturunkan kepada bangsa Arab ni kitab. Tapi kalau bangsa lain seperti Bani Israel yang pernah ada kitab, maka dia akan jadi ego. Dia akan jadi takabur. Sebab tu kadang-kadang orang yang mengaji ni, kalau dia tak ikut kebenaran, maka dia, kita kata, jahil murakkab. Dia jahil murakkab. Dia nak mengajar pada orang jahil murakkab ni lagi payah daripada mengajar orang yang jahil basit. Jahil basit ni maknanya dia tak tahu sekarang. Jadi kita ajar dia ikut Tapi kalau kita ajar pada orang yang tahu dah, dia pula lawan kita. Dia kata, "Dak ustaz, kita tahu banyak lagi." Payah. Jadi begitulah ibaratnya Bani Israel. Nak mengajar pada Bani Israel ni, ngajar pada orang yang pandai ni lagi payah daripada ngajar pada orang bodoh, orang tak tahu apa satu. Jadi sebab itu di kalangan orang Arab ramai yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di kalangan Bani Israel itu sedikit. Kerana itu Allah SWT sebut faqalilan ma yu'minun, sedikit sahaja di kalangan Bani Israel itu yang beriman. Sebab itu kata guru ambo Faridul Syekh Ali Jumaah, dia kata Yahudi yang berada di Palestin sekarang ni Zionis. Zionis ni tidak Yahudi yang asal. Dia Yahudi macam kita ni sekular lah. Jadi kalau kita tanya kepada Yahudi-Yahudi yang masih berpegang dengan kitab, dia akan kata Yahudi yang nak kembali ke Palestin ini sebenarnya Yahudi yang melanggar apa yang ditulis dalam kitab Taurat. Kerana dia kata apa yang tertulis dalam kitab Taurat, kalau kita kembali ke bumi Palestin, maka kita akan diturunkan oleh Allah kemurkaan. Allah Ta'ala murka kepada orang Bani Israel, orang Yahudi yang nak duduk balik di Palestin.
dalam kitab dia, dalam kitab kita pun ada. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah tu sebut fa innaha muharramatun alaihim, sesungguhnya bumi Palestin tu diharamkan ke atas mereka. Jadi tu Herod sebut jelas dah dalam Quran. Jadi dalam kitab Taurat pun ada, dia kata. Jadi Yahudi Zionis yang ingin menguasai Palestin pada hari ini, dia tidak mengikut ajaran kitab yang sebenar. Siapa kata tu? Faqalilan ma yu'minun. Sebagian kecil sahaja di kalangan orang Yahudi ni yang tahu perkara tu, ataupun yang beriman dengan perkara tu. Yang lain dia hanya mengikut kepentingan dia. Dia nak kejar ekonomi dunia, dia nak kejar tempat strategik untuk melakukan peperangan dan sebagainya, maka dia kejar dunia. Ma zaidah li ta'kidil qillah ay imanuhum qalilun jiddan. Iman mereka sedikit, ataupun yang beriman di kalangan mereka itu sedikit. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum min at-taurah huwa al-Quran. Dan tatkala datang kepada mereka satu kitab, iaitu Al-Quran, daripada Allah yang membenarkan kitab mereka. Jadi kitab Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak bercanggah dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Allah itu Tuhan yang Esa. Jadi Nabi itu diutuskan oleh Allah, Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Taurat pun ada, dalam Quran pun ada. Jadi Quran itu sebenarnya membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Dan adalah mereka orang Yahudi min qablu, iaitu sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaftihun ataupun yastansirun 'ala alladhina kafaru yaquluna Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyil mab'uth akhir zaman. Jadi orang kafir atau orang Yahudi ketika mereka berperang dengan orang Ansar, maka mereka berdoa dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikata, wahai Allah, kalaulah menangkan kami dengan keberkatan Nabi yang kamu akan utuskan sebagai Nabi akhir zaman. Jadi dia doa, dia minta keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa itu berlaku sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, maka dia ego, dia berasa Nabi Muhammad tidak layak untuk dilantik daripada bangsa Arab. Nabi Muhammad sepatutnya daripada bangsa dia, maka dia rasa dia lebih lagi, maka dia tidak menerima, dia kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asalnya dia berdoa dengan doa tu menang dia dalam peperangan. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Dan tak kala datang kepada mereka apa yang mereka telah kenali, minal haqqi wa huwa bi'tsatun nabi, apa yang mereka tahu iaitu kebenaran kebangkitan Nabi Muhammad SAW, maka mereka kufur. Hasadan wa khafan, kerana hasad deki dan kerana takut, ala riyasah, takut mereka tidak menjadi pemimpin. Wa jawabul lima al-ula dalla alaihi jawab al-thaniyah. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah ke atas orang-orang yang kafir. Jadi itu habis ayat 29. Ayat ke-90 ni panjang, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.